Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Jom kita belajar pendidikan Islam bersama Ustazah Adibah Adnan. Untuk hari ini, Ustazah akan sampaikan bidang adab dan akhlak Islamiyah yang bertajuk Adab terhadap Allah melalui syukur sebagai bukti mentaatinya. Sekarang, mari kita lihat konsep syukur. Konsep syukur melalui lidah. Mengungkapkan pujian kepada Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran. Okey. Bersyukur melalui lidah adalah dengan mengungkapkan pujian kepada Allah, iaitu dengan cara berzikir ataupun membaca Al-Quran ataupun mengucapkan perkara-perkara yang baik. Yang kedua adalah bersyukur melalui hati. Bersyukur melalui hati adalah mengakui nikmat Allah dengan hati. Yang ketiga adalah melalui perbuatan. Menggunakan nikmat Allah mengikut kehendaknya. Apakah pengertian syukur? Pengertian syukur adalah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya ni bermaksud kehendak Allah. Okey, apa pengertian syukur? Pengertian syukur adalah tanda kita terima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Mari kita lihat dalil naqli bersyukur. Apakah dalil yang terdapat dalam Al-Quran tentang bersyukur? Dalil naqli bersyukur sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maksudnya, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Sadaqallahul Azim. Sekarang kita akan lihat cara-cara bersyukur. Okey. Cara bersyukur kepada Allah adalah yang pertama dengan cara solat fardu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolat sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kemudian, membaca Al-Quran. Kita digalakkan membaca Al-Quran sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang ketiga, qanaah dalam kehidupan. Qanaah bermaksud mencukupi. Mencukupi dalam kehidupan. Apa rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, sentiasa kita rasa cukup. Dan kita tidak mengeluh serta tidak berputus asa. Yang keempat, selalu menyebut Alhamdulillah. Okay. Kita sentiasa diajar menyebut Alhamdulillah dalam banyak perbuatan. Antaranya seperti selepas makan, kita
galakkan menyebut Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah melalui tingkah laku kita kepada manusia. Bagaimana kita bersyukur? Yang pertama, selalu bersedekah. Selalu bersedekah. Yang kedua, menghargai orang lain. Kita mestilah menghargai orang lain. Yang ketiga, menghindari perasaan dengki. Kita tak boleh datang pada kita perasaan dengki. Kita lihat orang lebih daripada kita, kita dengki. Tapi kita digalakkan supaya merasa nak bersaing untuk mendapat kejayaan seperti orang lain. Tetapi tidaklah sehingga ke tahap mempunyai perasaan dengki. Yang keempat, membantu orang yang memerlukan. Yang seterusnya, alam sekitar. Bagaimana tindakan kita dalam menjaga alam sekitar? Menjaga alam sekitar juga adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kita mestilah menjaga kebersihan alam sekitar. Kerana alam sekitar ini diciptakan oleh Allah untuk seluruh makhluknya. Semua makhluk di muka bumi ini memerlukan alam sekitar yang bersih. Yang kedua, tidak membazir. Yang kedua, tidak membazir. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran. Kalau boleh kita minimumkan pencemaran. Dan yang keempat, melakukan pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan. Maksudnya, pemeliharaan ni kita, contoh seperti kita tebang pokok. Bila kita tebang pokok, kita ganti balik tempat pokok yang kita tebang tadi dengan pokok yang lain. Itu salah satu contoh pemeliharaan. Sekarang kita lihat pada kepentingan mengamalkan adab bersyukur. Kepentingan mengamalkan adab bersyukur. Yang pertama, bila kita mengamalkan adab bersyukur, Allah memberi kita kekuatan dan ketabahan. Yang kedua, rajin mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, tidak lalai dengan kemewahan. Bila kita sentiasa bersyukur kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang tidak lalai dengan kemewahan. Bila kita hidup dalam kemewahan, maksudnya kita sentiasa ingat kepada orang yang memerlukan. Dan kita boleh memberikan, membantu orang yang memerlukan. Yang keempat, diredai Allah dalam kehidupan. Allah redha kita dalam kehidupan kita. Yang kelima, digandakan nikmat oleh Allah. Bila kita sentiasa bersyukur kepada Allah, Allah gandakan lagi nikmat-nikmatnya yang kita tak sangka. Yang seterusnya, sebagai bukti
menghargai nikmat Allah. Kita bersyukur ni adalah sebagai bukti kita menghargai nikmat Allah. Kita sangat gembira menerima nikmat Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah. Yang kedua, nikmat yang paling besar untuk disyukuri adalah nikmat menjadi orang Islam. Kita dilahirkan di dalam Islam, ibu ayah kita Islam dan kita Islam, itu adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Yang ketiga, orang Islam sentiasa dalam keadaan yang baik. Jika diuji, dia redha, dan jika dalam keadaan gembira, dia bersyukur. Orang Islam ni, walau apa jua keadaannya, sentiasa berbaik sangka. Jika diuji, jika ditimpa musibah, dia akan redha dan anggap itu adalah ketentuan Allah. Dan jika kita dalam keadaan gembira, dalam keadaan nikmat yang dikurniakan Allah, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sampai di sini dahulu pelajaran Ustazah hari ini. Ustazah harap murid-murid beroleh ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan di dalam kehidupan seharian murid-murid. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan Ustazah sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.